Selamat datang ke Karnival Jom Heboh Putrajaya. Minggu ni memang cukup istimewa sebab kita bersiaran secara langsung di Festival Jom Heboh. Yes. Kalau boleh tengok lambat-lambat sikit kita punya crowd dekat sini. Apa khabar guys? Baik ke tak? Walaupun berhujan, mereka duduk dekat situ nak tengok kita. Sebab so Izu, hari ini You Teman I memang special jugalah. Tapi Izu, minggu ini kita ada cerita panas yang semua orang memang rasa macam tak sabar kan? Apa cerita panas tu? Jom kita layan. Sebenarnya tak ada apa pun. Tak terasa apa-apa pun kita orang. Kita dapatkan nasihat daripada lawyer lah, itu je. Sesiapa yang membuat spekulasi mengatakan Shahnaz Panasbaran, tunggu cerita yang sebenar akan keluar. Nak harap bersabar ya. Malaikat tunjuk isyarat love yang besar. Tapi Yasin hanya mampu menunjukkan yang kecil kerana tangan dia bergari. Saya pendam segala kesedihan. Sumber mana kau jumpa ni? Video apa? Video ke? Video what? Wow, betul panas ah. Walaupun hujan tetap kita panas. Kita rasa panas. Izu, apa khabar Izu? Terima kasih Izu, teman Abil. Sama-sama, thank you so much. Awak dah lama tak masuk set melodi tau. Saya tunggu je. Itulah dia, rindu kat Abil, rindu kat melodi. Yang penting rindu dekat semua yang ada dekat sini. Kita berapa tahun Abil? 2 tahun tak ada Jom Heboh. 2 tahun. Akhirnya Jom Heboh kembali. Kita nak dengar suara diorang sekali. Boleh tak? Boleh Kita sebut Jom, korang sebut Heboh. Boleh tak? Boleh tak? Nak turun sekali ni. Kita sanggup turun sekali ni Izu. Sebab hujan kan. Okey, kita sama-sama basah. Kita sama-sama basah. Kita redah. Alah, kita ni pelakon. Parit pun kita dah redah. Kita sebut Jom, korang sebut Heboh. Boleh tak? Okey, Abil. Okey, 3, 2, 1. Jom! 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 Oh, lama. Semangat. Tapi ni melodi. Kena Kena lagi sekali lah melodi lah. Kita kena bercakap melodi juga. Lagi sekali sama-sama sekali, melodi kuat-kuat. 3, 2, 1. 1. Melodi! Lain macam. Excited. Dah lama masih tak kena hujan. Okey, tak apa, kita jalan ke depan. Kita sebenarnya nak bagi tahu juga kepada penonton-penonton yang semua yang ada dekat sini lah. Yap. Drama terbaru. Adaptasi novel. Zul Arifin. Abang Zul Arifin berlakon. Ya betul. Tajuk dia Tarik ke Syurga. Tarik aku. Tarik aku. Tarik aku ke syurga. Bila tayangan dia tu? Cepat. Izu bagi tahu. Dia Isnin hingga Khamis jam Pukul 11 malam di iQIYI. Untuk VIP Express, Isnin hingga Khamis 11 malam lah. Betul. Dan kalau kau nak tengok ulangan dia after 48 hours, boleh tengok balik ulangan dia. Percuma aja. Betul. Jomlah kita layan VT ni tengok apa cerita Tarikku ke Syurga. Sebalik seorang yang berkejaya dan dikasihi keluarga, Zamri telah jatuh ke lembah dosa. Aku jijik tak? Terjijik dengan kau. Demi menutup segala aib, Zara dinikahi. Zara akan cuba untuk terima anak Umi dengan seadanya. Namun, satu persatu rahsia ditemui. Kalau awak diam macam ni, maknanya apa dia cakap ni semua betul. Tiada angin, tiada ribut. Tiba-tiba rumah tangga Niki Palikat dikatakan sedang goyang. Malah, ada juga desas-desus mengatakan penyanyi lagu Sudah Ini telah bercerai pada tahun lepas. Adakah dakwaan ini benar atau khabar angin semata? Niki Palikat, sila jawab. Hai Niki, kan nak interview kejap boleh? Interview apa ni? Interview sikit adalah berkaitan dengan Niki sendiri. Boleh tak? Betul ke rumah tangga Niki berantakan? Mana dengar cerita ni? Saya dapat daripada sumber yang boleh dipercayai lah. Kami nak tahu betul ke yang Niki ada masalah rumah tangga. Isu ni sensitif, jadi mungkin tak nak cerita lah. Tapi dekat luar sana ramai yang nak tahu. And then betul ke yang Niki ni dah bercerai? Off the record kejap. Give me some time. Bukan senang untuk saya nak cerita benda ni. Tapi since korang pun dah tahu, I pun tak pasti sejauh mana apa yang korang tahu. But I think better I just berterus terang lah kan. Okay,
Sebenarnya ya, saya dah bercerai. Perceraian ni berlaku ketika pandemik. Pada waktu tu ada satu realization yang lebih baik macam ni saja. We go on as friends. Jadi memang sekarang ni hubungan ni lebih baik dari ketika berkahwin. Tapi sebenarnya saya tak nak cerita lagi benda ni dan bukan bermaksud saya nak menyorok apa-apa, bukan. Tapi I just needed time untuk nak accept perkara yang sangat menyakitkan. Adakah disebabkan orang ketiga? Bukan, kita orang memang tahu sejak dulu lagi, it's not a match. Yang baiknya, kita orang as friends sangat bagus. Jadi itu yang kita orang rasa macam maybe kita bercerai dan mungkin hubungan akan lebih baik. Dan memang menjadi lebih baik. Niki ada mengeluarkan lagu yang paling latest yang bertajuk Sudah. Adakah lagu itu berkait dengan penceraian Niki sendiri? Saya mengaku lagu Sudah adalah berdasarkan pengalaman hidup Niki sendiri. Niki seorang yang perfectionist, mahukan kesempurnaan. Bila terjadinya penceraian apa semua, adakah Niki sendiri rasa down? Waktu depression tu, Niki rasa Niki gagal dari semua segi. Itu yang Niki try to nak perbaiki hubungan. Tak nak dilihat sebagai seorang yang gagal. Tak nak dilihat sebagai seorang yang berputus asa demi anak kan. Tapi bila saya fikir balik, teringat balik apa yang bekas suami cakap. Mungkin kita gagal sebagai pasangan suami isteri, tapi sebagai keluarga kita berjaya sekali. Jadi fokus pada tu sajalah. Kita nak tahu juga penerimaan anak Niki sendiri macam mana. Sebenarnya sebab kenapa saya tak pernah ceritakan benda ni, yang paling saya risaukan adalah anak. Dan selama ni saya cuba nak pulihkan keadaan rumah tangga sebab fikirkan anak sajalah. We try to fix things, tapi sometimes apa yang kita usahakan tu, kita sedar yang mungkin lebih baik sebagai kawan. Tapi bila teringatkan anak tu memang rasa sakit sebab selama ni saya pendam segala kesedihan. Dan saya cuba untuk work on the marriage sebab fikirkan anak. Dan bila akhirnya saya bagi tahu anak saya sendiri keadaan sebenarnya dan diterima benda tu, saya rasa cukup lega. Dan perasaan tu saya masih ingat sampai sekarang. Perasaan lega yang anak saya tak hancur. Mungkin ada hikmah di sebalik semua ni. Tapi bila saya dah buat beberapa kali statement, ramai cakap lah, ya ke nasib baik tak beli. Saya lebih kepada straightforward. Saya tak ada macam bersimpang-simpang. Baran satu benda yang sangat sinonim dengan saya. Dengarnya ni nak kahwin 2 lah katanya. Kembali lagi dalam Melody bersama saya Nabila Huda dan Izu Islam ada dekat sana. Tapi sebelum saya pass tu Izu Islam, Abi nak share sikit lah dengan korang kan beberapa tips. Macam mana Abi kekalkan semangat membara kan. Kerja lepas tu bagi 100% komitmen. Ini semua sebab Abi nak kena make sure yang Abi kekal 100% hydrate. Itu yang penting sebenarnya dalam korang tak perasan tu duk melepak dengan cuaca yang panas, kejap hujan, kejap panas ni. Secara tak langsung korang tak perasan yang sebenarnya mudah untuk kita dehydrate. Perkara itulah sebenarnya kena pentingkan. Izu nampak contohnya orang yang dehydrate tu macam Izu kat sana yang tengah diri kat tengah-tengah hujan. Over to you Izu, you okay tak tu kat sana? Izu Islam. Ya, I tengah dehydrated nampak? ni. Mana Acik? Dia minum seorang-seorang. Kita tak minum. Tapi tak apa, saya kekal bersemangat lagi sebab apa? Saya ada ramai orang kat sini. Nak dengar suara sikit? Melo! Saya bersemangat sebab apa? Sebab dia orang ada dan juga kita ada Sheila Amzah. Ya saya. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sheila apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey Sheila, nak tanya sebelum kita ke cerita panas. Kita pergi yang sejuk dulu. Kita dah sejuk ni dah dalam hujan ni. Kan, kita bagi lagi sejuk. Untuk melodi. Ni perkembangan terbaru. Sekarang mungkin ada lagu ke, ada drama. Berlakon ke kan sekarang? Mana tu? Tak coming ada soon, pun. coming soon. Saya baru lepas release satu single baru yang bertajuk Khilaf Asmara. Yang boleh tengok music video dia, korang boleh vote lagu tu untuk dicalonkan ke muzik-muzik. Dan insyaAllah lah saya doa semoga lagu ni boleh ke AJL. Itu yang terbaru. Yang ni, yang panas. Yang panas. Yang cerita dululah. Bukan kita nak kenang balik cerita dulu, tapi nak tanya sikit lah info yang dulu punya. Hal dulu tu dah selesai ke belum? Dah selesai dah. Yang ini yang satu ni. Banyak ke? Okey, yang dulu lah. Okey. Cinta ke tak cinta? Yang tak cinta, tapi tak apa, kita nak borak dengan Abil dulu. Abil! Ya. Kenapa? Ni nak cerita pasal apa ni? Pasal tu yang orang bengang tu ke? Bengang tu lah, Abil. Tak. Come on lah. Tadi kan kita cerita pasal 100+. Korang nak tahu kan? Kalau nak tahu, jom kita layan. Apa sebenarnya pentingnya untuk kekal 100% hidrat? Go.
Korang, Abi nak kongsikan sesuatu. Badan kita perlu kekal hidrat untuk mencapai prestasi optimum, terutamanya bila kita tinggal di dalam cuaca yang panas dan lembap sepanjang tahun. Badan kita mengandungi 60% air dan dengan pengurangan sebanyak 2% boleh menyebabkan kita hilang fokus dan letih. Jadi, amatlah penting untuk kita kekal hidrat sepanjang hari. Sebab itulah Abi suka 100+. Ia mengandungi elektrolit yang membantu perhidratan dan merangsangkan mental untuk kekal fokus. So, apabila Abi jadi 100% hidrat, Abi akan dapat 100% fokus dan bertenaga. Barulah Abi akan bagi 100% dengan apa je yang Abi buat. Jom hidrat, jom fokus, jom 100 sekarang. Jom 100. Dah lah sehari sebelum penggambaran tarik diri. Rugi beratus ribu pula tu. Apa kes ni? Dua pelakon utama, Dato' A. Aida. Seorang kata skrip tak best, seorang kata heroin tak ada, dia tak nak. Mana satu kita nak dengar ni? Jap. Jom kita dengar Dato' Aida nak cakap apa. Objektif dia adalah untuk menyaman saya punya hero dan heroin, saya punya drama Akasia, sekali lagi cinta kembali yang menarik diri last minute, one day sebelum syuting. Kerugian tu kalau nak kira banyak lah, sebab bila kita nak shoot drama, banyak bajet kita keluarkan. Production team saja dekat 100k. Seorang buat kira-kira 150,000 dekat 200,000. Bayangkan yang si heroin malam tu, si hero tu the next morning tarik diri. Sedangkan call time pagi tu. It's not professional lah, sebab kontrak kita dah sign, 5% kita dah bagi kan. Kalau tak nak, beritahulah awal-awal. Macam Emilia, kita dah lock 4 ke 5 bulan saya dah lock dia, dah sign kontrak, bayar 5%. Idris kan 1 month. Masa script reading 4 day before, boleh cakap kenapa tiba-tiba besok nak shoot, baru tiba-tiba tak suka skrip lah, apalah, macam-macam lah. Sedangkan kalau orang berdua dah pergi script reading, dah ambil skrip, dah tahu perjalanan cerita, kalau tak suka dengan skrip tu masa script reading, kenapa tak argue dengan scriptwriter? Tiba-tiba besok nak syuting, baru malam ni nak tarik diri. Itu ibarat boleh kata macam tak ada OTAK. Macam itulah kan. Menyusahkan semua orang. Tahu tak? Saya dengan director 2 malam tak tidur, nak cari pelakon lain lagi apa semua. Pelakon ni 4 bulan dah kena lock. Bukannya last minute boleh cari pelakon. Hei, memang selfish. Antara sebab yang diberikan untuk diorang, kenapa diorang ngambil keputusan untuk tarik diri di saat-saat akhir. Okey, si heroin tu pula saya dengar, dia kata dia tak suka dengan skrip tersebut. That's why saya cakap masa script reading, scriptwriter Reha ada. Kenapa tak argue dengan Reha? Apa yang kau tak suka pasal skrip? Sebab saya tahu kau sebagai seorang pelakon ni, bila kau dah setuju nak mengambil sesuatu projek, skrip dah bagi, kau dah tahu perjalanan cerita tu apa semua. Siapa kau nak argue pasal kau tak suka skrip apa semua? Station dah approve dah. Kalau kau tak suka, buat TV station sendiri, buat skrip sendiri. Yang pasal hero tu pula saya dengar, saya ambil drama ni sebab Emilia Anderson. Oh my god, saya macam terkedu. Apa? Maknanya kau ni bukan seorang pelakon yang profesional lah. Jikalau dia dikatakan mungkin dua pelakon utama tu ingin kembali bekerjasama, tak pun dia datang untuk meminta maaf, mungkin apa yang Dato' Aida sendiri akan nak katakan kat diorang? Buat masa sekarang ni tak adalah. Hati saya dah memang betul-betul terhiris. Hatiku telah dilukai. Things like that. Maknanya, no, I tak respect sebenarnya. Siap orang. Mengenai isu of me breaking the contract at the last minute. Without prejudice to my rights, Amy ingin menyatakan yang tuduhan-tuduhan yang dilemparkan terhadap saya adalah sama sekali tidak berasas dan tidak benar. I was shocked sebab I percaya perkara ini boleh diselesaikan secara tutup. I understand the contract, tapi I did not breach it. And apabila Amy sign contract tu, Amy belum dapat full script ataupun any finalized dates selain 20th May ke 17 Ogos. And Amy dapat a synopsis about the character. And Amy sangat-sangat excited nak terlibat dalam projek ini dengan sebuah company production yang Amy pernah kena and had a very good experience with. The script reading was on the 12th, tapi Amy hanya dapat full scripts tu on the 9th of June, 3 hari sebelum script reading tersebut. That's not the case. It wasn't a script reading. Kami tak baca pun script. Actually, it was a production meeting di mana kita memperkenalkan diri kita kepada rakan cast yang kita tak pernah bekerja and also went through the outline of the character brief. Tapi there was no script reading. Saya diberitahu yang watak yang saya pegang dalam cerita ni is a strong female lead. Tapi apabila Amy sempat nak baca skrip sebanyak ni, I dapat tahu that that's not the case. In fact, jalan cerita dan dialog have many points mengenai domestic violence and other misogynistic issues yang membuatkan Amy rasa sangat stres dan sangat risau.
sebagai seorang pelakon ataupun seorang public figure, ada tanggungjawab juga untuk memberi kesan yang positif kepada masyarakat. Bila Amy baca skrip ni, it fundamentally went against my principal beliefs and I couldn't accept it. And worse, dia tak sama macam apa Amy di-brief bila Amy terima kerja ni. As a woman, I tak boleh nak menjiwai watak ni. And it's not what I agreed to. Neither are the dates. Indah yang sekarang, cakap jangan sebarang, elok awal dilarang untuk kau jadi orang. Dulu tunggu diturut balik, dulu diam sekarang celik, dulu tahu aku balik. Minggu lalu, kecoh mengenai individu yang tidak bertanggungjawab menggunakan nama penyanyi nombor 1 negara Datuk Seri Siti Nurhaliza dalam penjualan produk mereka. Meskipun ini bukanlah kali pertama Tok T berdepan isu tersebut, namun tindakan peniaga itu seolah-olah mencabar bidu wanita negara apabila turut mengaitkan suaminya, Datuk Khalid Muhammad Jiwa. Masing-masing faham, masing-masing tahu mencari rezeki dengan jalan yang halal tu lebih berkat lah daripada kita menggunakan jalan yang tidak sepatutnya. Saya warning tu supaya lebih kepada pengguna di luar sana, peminat saya, diorang alert tentang ni kan. Janganlah sokong pula. Bila saya kata ini bukan seperti yang dikabarkan kan. Suami saya pun tak pernah menggunakan produk tu, saya pun tak pernah pun jumpa dan menggunakannya. So peminat-peminat ataupun pengguna kena faham lah. Tapi bila saya dah buat beberapa kali statement di laman sosial saya, ramai cakap lah, ya ke, nasib baik tak beli. So Alhamdulillah saya tak nak mereka tertipu lah, sebab mereka menggunakan nama saya, nama suami, gambar juga suami. So tak nak nanti yang dipersalahkan adalah saya sebab dia menggunakan nama dan gambar kan. Bukan kali pertama dan kali ini melibatkan suami Tok T juga, iaitu Datuk K kan. Tok T sendiri sampai bila agaknya orang kata boleh ialah warning. Tengoklah macam mana perkembangan mereka. Kalau mereka masih tak serik lagi, kita dapatkan nasihat daripada lawyer lah, itu je. Kita warning dulu. Okay, harap faham je lah. Kita cari rezeki, saya tahu macam mana orang susahnya nak mencari rezeki sekarang. Cuma please jangan menyalahgunakan gambar dan juga nama saya dan juga suami. So kepada peminat saya di luar sana, saya harap anda semua tidak tertipu lah dengan iklan yang telah dikeluarkan. Saya rasa berleluasa kot di Facebook kan. Kami tidak menggunakan produk tersebut. Bisikan asmara yang pertama. Mesti korang hairan kan? Macam mana Abil ni boleh kekal semangat. Dia tak pernah lemah pun dalam hidup dia. Sentiasa berseronok. Ni semua sebab Abil kena pastikan yang Abil kekal hydrate sepanjang hari. So of course lah dengan adanya 100% boleh kan. Dengan adanya 100+, sebab itulah Abil teruskan bertenaga sebab dia ada elektrolit yang boleh kekal, boleh bagi penghidratkan optimum kepada Abil untuk kecerdasan mental dan fizikal. That's why Abil boleh kekal 100% fokus dan bertenaga dalam apa je yang Abil lakukan. Macam ni barulah boleh Abil bagi 100% komitmen dengan kerja Abil dengan adanya 100+. Yes! Guys, ni apa Syafiq Kyle buat dekat pavilion tu Jom kita layan. Bersama-sama dengan Duta 100+, Syafiq Kyle. Baru-baru ini Melody berkesempatan ke majlis Hari Hidrasi Sedunia World Hydration Day yang telah berlangsung di Pavilion. Wow, meriah sungguh ya. Tambah-tambah lagi dengan kehadiran Duta 100+. Siapa lagi kalau bukan pelakon Syafiq Kyle. Jom kita bersama Syafiq Kyle. Hai Syafiq, apa khabar? Hai, sihat Alhamdulillah. Aktif ya hari ni? Ya, aktif bersama 100+. Okey Syafiq, hari ni dalam kesibukan you bekerja, bagaimana you kekal aktif dan bertenaga? Jaga makan, jaga kesihatan, jaga waktu senaman kita, jaga diri lah, jaga tidur yang paling penting. Ya, yang penting kita kena ada 100+ everyday. Kalau Syafiq boleh kongsikan apa misi Syafiq hari ini sebagai Duta 100+ sempena Hari Hidrasi Sedunia ni? Untuk ingatkan semua untuk kekal hidrat dan sama-sama kita sambut Hari Hidrasi Sedunia yang buat julung-julung kalinya di Malaysia. Tahniah juga untuk 100+. Apa yang ingin Syafiq katakan kepada peminat di luar sana, rakyat Malaysia khususnya, agar mereka terus kekal hidrat, aktif dan bertenaga? Saya sahut cabaran daripada 100+ untuk kekal hidrat. Jom hidrat, jom 100 daripada 100+.
itulah dia rupanya Syafiq pergi event 100 Plus dekat Pavilion. Sempena Hari Penghidratan Sedunia World Hydration Day. 100 Plus sebenarnya nak sarankan semua rakyat Malaysia untuk kekal hidrat sepanjang hari. Sebab penghidratan yang secukupnya adalah sangat-sangat penting. So bila kita ni kekal hidrat, baru kita kekal bertenaga dan 100% fokus sepanjang hari. Semarakkan semangatmu dengan 100 Plus. Ingat, kekal hidrat. Ingat, 100 Plus. Where is my friend? Halo. Diorang ni buat busy hulu kilik dengan aku yang kekal 100% hidrat kat depan. Korang pula yang kita menghidrasikan diri kita. Kita orang cuma nak tunjukkan tenaga tu lepas daripada minum tu kan. Tadi tengah bincang-bincang dengan Sheila. Yang mana satu yang kita nak share hari ni. Yang dengan wartawan tu Sheila. Dengan wartawan? Yang mana? Dia pun confused. Tak apa, biar Sheila cerita. Okey, semua Sheila cerita sikit. Segalanya dah selesai, alhamdulillah. Kita letakkan apa yang terjadi dekat kita dulu-dulu tu di belakang dan kita fokus yang ke depan. Yang penting semua orang hidup tenang. Betul. Apa-apa, kita pun banyak kehilangan kawan-kawan kita kan. Betul. So ini yang menyebabkan saya rasa masa yang tepat untuk kita semua berbuat baik sama kita lah. Ukhuwah tu lah kena jaga. Benar. Kalau kita buat baik kan ramai orang sayang, betul tak? Betul. Korang bincang banyak benda kat belakang. Banyak benda. Tak apa, kita banyak lagi nak bincang. Kita break kejap. Jomlah kita break kejap. Haus lah. Jom kita pergi minum. Jom. Kita pergi cari kat sana. Ada bus tu. Untuk berbaik ke arah menjadi suami isteri balik tu saya rasa mungkin dah tak kot. Ini bukan soal penjenayah, ini adalah bantuan siasatan polis. Tahu tak, isteri saya ni tahu tak, penatlah. Aku tak suka buat wayang kat luar wayang. Bersempena dengan konsert Wings yang bakal diadakan nanti, pelakon dan penyanyi Era Fazira telah dijemput sebagai salah seorang artis jemputan. Katanya nervous sikit sebab lama dah tak perform. Jangan bimbang Era Fazira. Time to perform. Siapa yang pernah datang tengok konsert Romantika, it's lebih kurang sama. Ada sedikit lakonan, penceritaan, nyanyian. Cuma ianya berskala kecil. Dan kali ini penceritaan dari angle yang agak lain sikit. Intipati cerita dia ada sedikit kaitan tentang Awi dan Era. Kita tak nak sama dengan angle konsert dulu di Stadium Melawati. So, it's gonna be different this time. Dah sekian lama tak perform kan. So, mungkin boleh kongsikan perasaan macam dah lama tak perform tapi kena perform balik. Saya rasa itu memang penyakit saya lah. Semua orang yang mengenali saya tahu saya ni memang liat sikit kalau nak suruh menyanyi atas pentas. Bukanlah berarti saya melupakan langsung bidang nyanyian saya. Cuma saya lebih selektif. Dan untuk konsert, saya tahu ianya berskala besar daripada keselesaan saya. Tapi kali ini saya menyahut cabaran ini kerana satu, ini adalah kesinambungan Romantika yang pertama. Kedua, macam saya kata juga, ini adalah untuk peminat-peminat kami. Dan ketiga, saya berasa selamat bersama dengan tim yang profesional ini. Sekejap. Takkan itu je ceritanya. Ada juga yang bertanyakan tentang jodoh Era Fazira. Kita pun nak tahu jugalah tentang status dan perkembangan ketika ini. Dengan segala hormatnya Era Fazira, sila jawab. Apa pun jodoh Era, siapa pun jodoh Era, apa pun status Era yang bakal datang ke apa ke, doakan yang terbaik buat Era. Era rasa tidak ada masalah lagi sekarang. Kalau Era nak kahwin ke, Era tak kahwin ke, bukan masalah sekarang. Kita dah ada hidup, cuma sekarang ni nak teruskan macam mana je. Jadi doakan je lah yang terbaik. Sebenarnya antara saya dengan dia dah lama dah berakhir. It's just that orang masih lagi bertanya. Walaupun saya rasa saya dah terangkan, tak ada dah. Tapi orang masih lagi nak question mark. So itu terserah pada orang lah. Tapi yang pasti saya dengan dia, kita orang walaupun dah sekadar berkawan, tapi masih lagi dalam baik. Kerana saya selalu tekankan kepada siapa saja yang saya berkawan, sekiranya apa jadi kita terpisah ke apa ke, janganlah sampai bermusuh. Saya nak elak adalah perkara tu. So alhamdulillah dengan dia pun kita dapat teruskan sebagai kawan. Jangan diusik jerung yang berenang silap hari bulan digigit pula. Tak pasal-pasal Shark Syamsul Yusof mengganas. Walau bagaimanapun, kedudukan segala dakwaan yang memburu Syamsul Yusof masih agak samar. Kita akan tanya Syamsul Yusof sendiri, tetapi sebelum itu kita saksikan laporan kontroversi awal yang tercetus antara Syamsul Yusof dan pihak media yang telah pun selesai. Dengan anak sakit, dengan masalah rumah tangga, filem nak keluar, mak ayah pun pressure hari hidup orang call.
satu Malaysia lah kan. Looking for Syamsul Yusof. Saya akan bersuara tapi belum sampai masanya. Bukan sebab saya marah kenapa media keluar. Sebelum ni saya tak ada pun marah. Saya faham you guys doing your job. Tapi sometimes tajuk penulisan sekalipun ada yang cross the line. Mana ada news kau menyuruh kat mana apa yang kau takut. Tapi tak apa, benda dah cool down. Kita kadang kena reflect diri balik. Walaupun saya tak nak komen ke apa, at least saya beritahu dia something. Bila saya silent terus, membuatkan reporter pun maybe tertekan dengan kehendak netizen. Saya cuma bersyukur datang dapat berbincang dan masing-masing menyedari kesilapan masing-masing. Saya mengaku headingnya agak sensasi lah. Menyorok dimasuknya tu tidak muncul. Kita menggunakan ayat yang berbentuk metafora. Setiap orang tu berhak untuk rasa marah pada setiap apa yang dilaporkan. Saya terima benda tu. Tapi kalau dikatakan niat kita untuk menjatuhkan Syamsul tu tak betul, kerana kita turut hadir memberi publicity kepada filem hasil daripada tangan beliau sendiri. Kedatangan Syamsul satu benda yang baik. Saya sendiri pun berhasrat untuk menyelesaikan masalah ni. Saya tak nak berpanjangan. Saya dah berbincang dengan Syamsul. Saya setujulah untuk memenuhi permintaan dia bagi pastikan yang berlaku ini dapat diselesaikan dengan cara baik. Alhamdulillah. Itu antara saya dengan media, tapi antara saya dengan anda di rumah penonton yang mana Syamsul Yusof ni. Oh, engkau bila engkau ni bukan main. Bila hal rumah tangga engkau hilang. Saya hilang tu bersebab Syamsul tak lari daripada media. Bukan soal takut. Takut apa? I need time. Bukan saya kata saya perlukan masa untuk penonton faham. Tak faham pun tak apalah. Hidup ni bukan filem. I wish aku boleh write hidup aku. Allah adil lah. Siapa yang nak kahwin untuk cerai? Takkanlah you nak bercerai. Saya tak boleh cerita terlalu peribadi. Orang kata fikirkan tentang anak, isteri. If life is that simple, everybody takkan lalui this. Kerjaya saya Alhamdulillah looks perfect. Tapi marriage saya tak perfect. Tak ada benda nak malu kat sini. Sebab this is manusia punya masalah. Itu yang buat sakit kepalanya. Yang orang luar pun sakit kepala juga. Ingatkan Syamsul dah kahwin. Ataupun bakal berkahwin dengan kabar angin lah yang mana datang benda ni. Saya memilih untuk tak nak mengaibkan siapa-siapa isteri saya. Saya rasa tak adil. Bukan pada saya tapi pada artis lain. Menggunakan kaedah katanya, dengarnya ni nak kahwin, dua lah. Aku jadi macam senang je kerja korang. Saya pilih untuk menyelesaikan cara macam ni. Bukan tahu tak isteri saya ni penat lah. Aku tak suka buat wayang kat luar wayang. tak nak dengar kabar angin dah. Dah kahwin ke belum sebenarnya dengan Masya Allah. Bukan tu saja. Aku dengar aku nak kahwin 2, kahwin 3. Tak tahulah benda ni datang dari mana. Kadang benda ni rasa macam tak adil. Sumber mengatakan, sumber mana kau jumpa ni? Kabar angin. Angin mana lalu bawa berita-berita yang saya pun terkejut. Tak, saya tak kahwin lagi satu. Saya tak ada. Aku tak kahwin. Nak aku kahwin. Ingat main masak-masak ke? Jom kahwin. No. Aku banyak benda lagi nak fikir. Masalah pun tak selesai. Tolong bagi ruang. video ugutan yang ada sebagainya supaya you boleh kahwin lah apa benda semua. Betul ke? Aku pun nak tengok on camera aku punya macam mana. Tak ada lah. Come on. Tak, aku tak tahu. Tak ada. Video ke video what? Speechless lah. Saya aware because of masalah hidup saya lah. Netizen boleh kata, lah pasal kau lah. Family kau pening kepala. No. Some media sometimes don't cross the line. Siang malam keep calling mak saya. Mak saya tu tak tahu apa-apa. Tanya pasal dah kahwin lagi satu video. Mak saya pun, kahwin apa ni? Video apa ni? Mak saya just react. Saya ni macam, apa video apa ni pula? Ini video. Semalam apa? Kahwin. Besok apa pula? Macam tak boleh kawal. Hari-hari satu-satu seronok pula. Nonsense lah. Kalau saya rasa saya tak strong. Semua pihak lah, bukan saya seorang. Benda ni memang akan menghancurkan banyak pihak. Saya pun akan down to the ground, stres, bunuh diri kot. Tapi Alhamdulillah, saya masih cukup strong untuk melalui fasa ni. Saya sedang menyelesaikan masalah yang besar. Masalah ni saya kena selesaikan lah. Akan sampai masanya. Saya anggap ni as ujian lah. Di mana bumiku pijak, jangan jatuh di situ langitku junjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Macam mana? Ya betul. Tapi sebelum tu nak cakap tahniah. Tahniah kepada Mat Kilau. Yes. Mat Kilau sebab filem Melayu berjaya mengetepikan filem luar dan Hollywood. Kita semua patut berbangga. Serius, saya memang bangga gila tengok filem Mat Kilau. Tahniah. Congratulations, good job to all the team and cast. Mendapat sambutan yang sangat baik kan? Ya, sambutan yang sangat baik. Tahniah Syamsul Yusof dan semua kas-kas. Sampai tercampak mic aku. Itulah dia, betul semangat tu. Tapi sekarang ini kita nak bagi tahu juga kita masih lagi berada di Festival Jom Heboh. Apa khabar semua? Semua masih okey ya? Cantik. Sekarang ini Sweet kita gila, bersama dengan... orang masih berhujan kat bawah tu, babe. Itulah dia. Kejap lagi kita tunggu. Semangat dia orang ni. Kita nak bagi tahu juga. Ini kenapa dia orang berdua dekat sini. Sofi Al-Barakba dan juga Nazira Sardi. Nama dua-dua panjang. Kau Ini dah untuk diorang ni promo drama Air Mata Talisha. Betul? Alisha. Air Mata Alisha. Air Mata Alisha. Okey, korang first time ke datang Jom Heboh ni? Ya, so first time. Siap kau kejap lagi lunyai kau kat booth. Kau tunggu nasib kau. Okey, nak tanya. Siapa jadi Alisha? Saya. Ini Alisha. Kenapa dengan air mata tu? Kenapa dengan mata sebab
Di live tu kesian sikit lah. Hidup dia macam banyak konflik. Hidup sebatang kara. Lepas tu, lepas dah kahwin pun ada ni. Datang kacau rumah tangga. Jangan ganggu kita, kena ganggu You ganggu dia. Sebab dia bahagia. Sebab dia bahagia sangat. Oh, sebab dia bahagia sangat. Mana boleh? Tak, dia ambil boyfriend I. Hidup tak boleh bahagia sangat. No. Boyfriend I. Tapi sebelum tu boyfriend I. Macam mana, susah tak you nak mengeluarkan air mata? Sebab before this kan, you ada berlakon, you punya drama sebelum ni pun mengalirkan air mata. Honestly, susah. Susah? Yes, susah. Okey, tak apa. So, ini bukan jadi senang nangis. So, memang susah. Sophie, kejap lagi anak tanya you balik pasal tu, ya. Sekarang ni kita nak cerita pasal nampak tak macam aku bergaduh dengan dia. Janganlah bergaduh. Cerita lepas ni memang... Jangan. Cerita ni agak panas. Pasal Abang Shahnaz dan juga... jomlah kita tengok Yasin Sulaiman. Jomlah tengok Abang Yasin. Let's go. Panas. Isnin lalu, pelakon Shahnaz Ahmad akhirnya telah dibebaskan selepas 3 hari di reman polis kerana disyaki telah menumbuk dan menendang seorang pengawal keselamatan. Apa dah jadi ni? Tim Melody telah berjumpa dengan Shahnaz di Balai Polis Sentul selepas Shahnaz dibebaskan. Okey, Shahnaz, kalau Shahnaz boleh kongsikan apa sebenarnya yang terjadi? Okey, sekarang ni saya dah selesai dengan siasatan polis. InsyaAllah tak ada apa. Tapi apa yang digembar-gemburkan di luar tu, hati-hati sebab masih dalam siasatan. Dan apa yang dikeluarkan oleh pihak media itu adalah tidak benar. So, tunggu daripada lawyer saya dan juga statement yang saya akan buat dalam masa terdekat. Dan insyaAllah cerita yang sebenarnya akan keluar. Shahnaz, seperti kita tahu kan, you sebenarnya seorang yang orang kata lantang berbicara. Tapi disebabkan benda ini, you takkan buat tindakan bodoh jika boleh menyebabkan you betul-betul marah. InsyaAllah saya akan cerita lagi lebih detail bersama dengan lawyer saya. Saya tak boleh cerita panjang sekarang ni sebab masih dalam siasatan dan saya tak ada masuk mahkamah lagi. InsyaAllah saya akan masuk mahkamah dalam waktu terdekat. Dan saya harap jangan buat spekulasi dan terus menuduh mengatakan saya ni penjenayah. Bukan. Ini bukan soal penjenayah. Ini adalah bantuan polis, bantuan siasatan polis. Saya tidak bodoh untuk melakukan sesuatu yang begitu. Dan insyaAllah cerita yang sebenarnya akan keluar. Kepada sesiapa yang membuat spekulasi mengatakan Shahnaz Panasbaran, tunggu. Cerita yang sebenar akan keluar. Dan harap bersabar ya. Saya akan buktikan pada semua ada kebaikan yang saya buat dalam ni yang orang tak tahu, tidak diceritakan, yang akan diceritakan di mahkamah nanti. Bila baca the headline pelakon gangster, netizen dah boleh anggap dah you. Apa yang you boleh katakan bila ada orang luar netizen yang memang dah boleh shut you? Panasbaran satu benda yang sangat sinonim dengan saya, tetapi saya boleh cakap di sini tiada unsur panasbaran, tiada langsung unsur panasbaran dan saya hanya buat apa yang saya rasa perlu saya buat. Dan tetapi statement yang keluar adalah sebelah sana, belum statement daripada belah saya. Orang tak baca lagi statement belah saya. So benda ni kita jangan judge bila hanya sebelah bot je kita tahu. Kalau kita duduk sebelah bot, bot pun karam. Kalau kita duduk dua-dua belah bot, kita boleh faham jalan cerita ni. Dalam pada itu, Melody juga mendapatkan komen bekas isteri pelakon Shahnaz Ahmad, Nur Nabila, berkenaan isu dakwaan memukul pengawal keselamatan di sebuah kondominium di Segambut minggu lalu. Okey, Bella, apa yang Bella boleh kongsikan bila mendapat perkabaran tentang berita yang mengatakan pelakon membelasah atau memukul pengawal keselamatan? Sebenarnya saya dapat bercakap dengan Shahnaz dulu, baru I dapat berita tu. So alhamdulillah jugalah sebab I dengar first hand information daripada Shahnaz apa yang jadi. Dan masa tu saya kat Phuket, bila dia cerita tu I macam saja ke bergurau. Tapi dia cakap betul, tapi saya tak apa. Just focus on solution. Macam nak selesaikan benda ni dengan terbaik lah. Dia just cakap, ni apa yang jadi. So I memang percaya. Kalau nak kata I lebih percayakan gosip ataupun dia, bila dia cerita tu memang I ambil 100% lah apa yang terjadi tu. Saya tahu yang sebenarnya tidak seperti apa yang ditulis. Bella, bila kita bacakan komen-komen bawah bila sekarang ni orang melihat Shahnaz tak macam dulu. Dulu lagi mana barat. Sekarang orang kata masih ada kelembutan di situ, dah tak macam dulu. Apa komen Bella? Itulah orang kata kan, pengalaman mengajar kita, mematangkan kita. Saya rasa tu sangat kena dengan keadaan saya dan juga Shahnaz. Dia banyak lebih matang lah. Kita fikir 6 tahun dulu dia lain dan sekarang dia lebih matang. Lagi-lagi dia ada tanggungjawab yang lain dekat bawah dia, Jaden. So memang boleh nampak dia lebih menjadi lebih rasional orang kata. Siapa-siapa pun makin tua makin rasional lah. Pertuduhan penanaman pokok-pokok ganja membabitkan nama Yasin Sulaiman kekal dibuat mengikut Seksyen 6B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Setelah beberapa kali kehadiran Yasin di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya, Rabu lalu merupakan kali pertama Yasin bertemu anak-anaknya iaitu Sarmeda Milaika. Suasana itu mengundang sebab orang ramai termasuk abang Yasin sendiri iaitu Zain Sulaiman. Melody berkesempatan bertemu Zain Sulaiman untuk perkembangan terkini.
Di mahkamah session pagi tadi, mahkamah dimaklumkan bahawa laporan kimia telah pun siap semalam. Pertuduhan dikekalkan. Tarikh 6 Julai telah ditetapkan oleh mahkamah untuk penyerahan dokumen oleh pihak pendakwa raya kepada pihak peguam bela. Tadi di mahkamah, anak Abang Yasin iaitu Milaika sempat bertemu ayahnya. Apa yang Milaika luahkan setelah sekian lama tidak berjumpa ayah dia? Ini kali pertama Malaika dapat jumpa Yasin di mahkamah. Kalau sebelum ini biasanya melalui perbualan telefon ataupun melawat Yasin di penjara. Tetapi di penjara itu of course ada penghadang. Perasaan gembira Yasin pun apabila dia nampak Malaika. Saya dapat membaca kegembiraan lah yang terukir di wajah dia dan Malaika juga. Dan Malaika tunjuk syarat love kepadanya yang besar. Tapi Yasin hanya mampu menunjukkan yang kecil kerana tangannya bergari. Dan itu adalah satu detik-detik yang saya rasa amat terharu. Lagu ciptaan Yasin Sulaiman, Bebaskan Aku, memberi impak kepada orang ramai. Jadi Yasin tahu tak tentang perkara itu? Yasin sebenarnya ada beritahu saya baru-baru ni bahawa di penjara dia banyak meluangkan masa yang ada dengan menulis. Salah satu karya terbarunya adalah Bebaskan Aku dan karya tersebut telah pun dikongsikan bersama. Itu merupakan luahan isi hati dia yang ikhlas. Ramai artis-artis tanah air yang kongsikan Yasin pernah mengubah mereka ke arah kebaikan. Jadi Yasin tahu tak sebenarnya dia menerima support dari orang ramai, dari rakan artis apa semua? Yasin sebenarnya saya rasa amat bertuah. Dia mempunyai kawan-kawan di sekelilingnya. Memang teman sejati. Saya teringat kembali kepada lagunya Teman Sejati. Kerana mereka ni sahajalah yang faham siapa Yasin sebenarnya. Dan apabila Yasin tahu bahawa ramai kawan-kawan dia di luar sana memberi sokongan, ini sebenarnya secara tidak langsung memberi kekuatan padanya. Ini merupakan masa sukar buat keluarga Abang Zain. Jadi macam mana kesihatan family, ibu bapa dan Abang Zain sendiri? Kami menghadapinya dengan redha. Saya rasa kita banyak risau tentang keadaan kesihatan Yasin. Kami tahu bagaimana susah dan rumit keadaannya boleh jadi. Itu di luar, macam mana di dalam. Kami selalu risau tentang itu. Kita semua alhamdulillah, semua ibu bapa pun mereka faham. Allah memberi mereka kekuatan untuk menghadapi dugaan ini. Abang ada keluarkan tabung bantuan Yasin. Jadi nak tahu juga mendapat sambutan atau tidak? Apabila perkara ini berlaku kepada kita, barulah kami tahu kos peguam ni sebenarnya tinggi. Lebih-lebih lagi apabila melibatkan kes di bawah Seksyen 6B memang tinggi. Oleh itu saya telah berikhtiar bagi pihak Yasin dan keluarga untuk melancarkan tabung bantuan Yasin. Apabila tabung itu dilancarkan, penerimaan yang sungguh positif. Alhamdulillah. Alright. Correct. Panas kita hari ni. Ya, berpuluh-puluh walaupun hujan. Kita berpuluh ni. Ya, kita dapat rasa cerita-cerita tu memang sangat-sangat panas sampai kita pun berpeluh. Itulah dia. Korang macam tak panas yang dekat ni. Pendiam. Ada pendiam betul Baru gaduh. Baru gaduh nak gudang. Okey, kita tanya Nazira Saidi lah. You biasa bawa watak antagonis kan? Untuk kali ni, apa kelainan dia? Okey, sebelum ni tak adalah selalu sangat dapat watak antagonis, kadang-kadang. Jadi bila dapat tu, sesekali dapat tu rasa macam lebih sikit nak macam interpretkan antagonis tu. Jadi tapi dalam Air Mata Alisha ni, Balqis ni dia macam memang tak ada langsung lah. Hati perut? Hati perut macam dia selagi boleh ganggu tu, tak ada ruang sikit pun. Tak ada langsung Tak ada bagi can punya. Tak ada bagi can langsung. Kau tak boleh bahagia. Lain macam cerita tak ni. boleh bahagia tu. Boleh macam. Tapi karakter sebenar tak kan? Karakter sebenar tak. Alah. Okey, kita akan bersama kejap lagi dengan mereka. Tapi sekarang kita berhenti berehat dulu, Izo. Kita rehat jap. Minum air 100 plus dulu kejap. Okey. Kembali Melody. Tengok mainan saya punya anak Aminah tu, saya boleh menangis. Hidup aku dah jahanam sekarang, itu antara kenyataan penyampai radio Fizi Ali yang tiba-tiba meluahkan rasa marah terhadap bekas isterinya Shakila Koriri yang dimuat naik ke laman Instagramnya pada Khamis lalu. Awal-awal berpisah, masing-masing nekat nak menjaga anak, tapi tiba-tiba lain pula jadinya. Bagaimanapun, apakah punca sebenar pertelingkahan mereka berlaku? Hanya Fizi dan Shakila saja yang tahu.
Siapa yang follow saya punya Instagram ataupun media sosial saya, diorang akan tahu saya ni bukan sejenis seorang yang suka meluahkan perasaan-perasaan yang berbau benci, berbau marah ke apa. Cuma apabila yang terjadi tu, saya boleh gelarkan sebagai dua peribahasa je dekat sini. Bila baling batu, kita sorok tangan. Mungkin ada komen-komen yang daripada belah sana yang buatkan saya rasa macam tu lah. Ni saya terpaksa lah bagi tahu juga yang bila ada campur tangan orang luar ni, dia akan membuatkan suatu benda tu lagi buruk jadinya. Saya punya hak sekarang ni, makin lama saya rasa macam dah macam lebih-lebih dah. Nanti membuatkan saya rasa macam saya perlu keluarkan satu kenyataan, barulah saya akan dapat apa yang saya nak. Saya baca juga ada beberapa portal yang macam ada interview dia cakap macam dia tak ada buat apa-apa, tanya belah sana. Saya takkanlah nak meroyan tiba-tiba kan. Betul macam awak cakap, awal-awal memang tak ada masalah, tapi lama-lama memang jadi bermasalah. Itu saya no comment dekat situ, tapi saya rasa kalau dia tengah menengok benda ni, saya tahulah memang saya tuju kat awak lah sebenarnya kan, yang telah membuatkan hubungan ni makin teruk jadinya sekarang ni. Komen saya, jangan campur tangan, sudahlah. Kita orang punya urusan cukup lah. Kalau nak cakap secara jujurnya, memang kita orang punya hubungan memang teruk sekarang ni. Untuk kembali memang saya minta maaf, memang dah tak ada langsung. Kalau rasanya untuk perbaiki semula hubungan untuk jaga anak tu, saya insyaAllah akan mencubalah. Sebab saya ni jarang benci orang tau. Tapi bila satu benda yang saya rasa macam saya benci, saya akan jadi benci sangat lah. Pendam yang you tak terluah lagi ke? Ataupun ada yang you simpan banyak terbuku kat hati ke? Saya rasa benda tu biar menjadi rahsia. Cukuplah biar saya seorang pendam. Saya tak kisah pun netizen nak tembak. Yang penting saya dapat jumpa anak saya, itu je. Ada statement you mengatakan hidup aku pun dah jahanam. Apa maksud hidup you dah jahanam kat situ? Saya seorang yang memang ada planning hidup saya tau. Yang mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun kan. Bila jadinya sesuatu benda yang macam ni, saya hanya bekerja, ada anak, ada family. Saya dah tak ada langsung perancangan untuk masa depan saya. Perancangan tu semua dah memang habis. Memang totally habis. Yang saya rasa macam aku sekarang ni nak buat apa Anak ni dia macam nyawa untuk saya tau. Jadi bila anak tak ada, saya memang rasa memang down sangat-sangat. Yang mungkin orang tak tahulah kan. Saya tak nak tunjuk benda-benda kesedihan saya ni di media sosial. Orang hanya nampak saya ni macam okey, tidak. Sabar. Tenang. Melody turut dapatkan komen daripada bekas isteri Fizi Ali, iaitu Shakila Koriri. Hai Shakila, ni Lina daripada Melody. Kila, kalau Kila dah bersedia untuk interview ni, saya nak maklumkan perbualan kita akan dirakam lah Okey. Pada mulanya Kila dan Fizi berpisah secara baik, tapi kebelakangan ni kita tengok ada pertelingkahan di antara Shakila dan juga Fizi. Dia berpunca sebenarnya daripada Fizi ada buat satu posting. Lepas tu saya ada react lah. Kenapa buat macam ni? Banyak posting yang caption dia macam mengatakan seolah-olah yang lah saya ni tidak bagi dia jumpa dengan anak dia lah. Ada halangan dan sebagainya. Ada juga tanya dia personal. Kalau nak ambil anak, ambil. Kalau nak call. Sebab dia tak perlukan jemputan untuk datanglah tengok anak. Memang tak ada halangan, memang tak ada jemputan, memang tak ada apa. Dia memang hak yang sah untuk dia bertanya ataupun call ataupun jumpa anak dia. Itu memang kita dah cakap dah awal-awal. Tapi bila dia buat satu posting macam menghalangkan nak jumpa dia, macam dia kata dia rindu anak dia, macam rindu yang tak boleh jumpa dan sebagainya. Saya cakapkan dia jangan buat caption macam ni sebab nanti trigger orang luar untuk manipulate apa yang berlaku antara kita, sedangkan kita elok-elok je. Dia reply dengan kata-kata yang kurang baik. Saya pun tak tahulah cara saya cakap. Saya rasa dah habis sopan lah sebab saya pun dah tak ada mood dah untuk bercakap benda-apa. Saya dah tak nak dah bergaduh. Saya tak nak dia rusin. Saya tahu dia dalam keadaan yang paling rendah. Dekat personal pun saya dah cuba untuk tenangkan dia, tapi saya gagal. Tak mampu lagi nak cakap apa. Banyak juga orang yang kata Kila tolonglah Fizi dalam keadaan tak berapa okey. Takut dia buat sesuatu sampai dihukut macam nak bunuh diri apa semua. Saya tak tahu, tapi orang bercerita dekat saya macam itu. Jadi saya kisahkan dia. Saya kisahkan dia bukan sebabkan saya nak kembali ke, saya sayang ke, tidak. Kalau ada sayang tu, saya tak adalah sayang sampai saya nak kembali pada dia. Cuma saya kisahkan dia sebab dia seorang lady yang baik. Saya tak nak jadi apa-apa, saya tak nak dia buat keputusan atau buat sesuatu perkara yang bodoh disebabkan dia terlampau stres dengan benda-benda ni semua. Yup, guys, Melody masih lagi bersama langsung di Carnival Jom Heboh Putrajaya. Lambat sikit, lambat. Ya, bersama saya Nabila Huda dan juga Izu Islam dalam Melody. Macam mana? Puas hati ke tidak dengan story-story panas kita pada hari ini? Ui, puas hati. Tapi satu benda yang tak puas hati. Apa? Kita tak tahu lagi bila tayang ni. Iyalah. Ni. Cuba bagi tahu sikit. Tu yang nak bagi tahu ni. Bagi tahu. Nak bagi tahu apa ni drama Air Mata Alisha dekat TV9 setiap Jumaat 8.30 malam. So dah tahu ni tak ada alasan untuk tak tengok Kalau dia orang tak tengok macam mana? Saya akan menghantui hidup dia. Okey, Sophie. Okey, make sure korang tengok sebab sekarang dah episod 10 dah nak penghujung dah ada 15 episod. So yang belum tengok cepat-cepat tengok, okey?
Ingat kalau tak dapat tengok aku nak promo yang lain pula tadi tu. Tak habis dalam otak aku ingat apa tahu? Aichi. Tapi apa pun, terima kasih banyak-banyak untuk semua yang ada pada hari ini kat sini. Kita dah nak bye-bye dah. Apa pun guys, kita kepada anda semua kalau tak tahu nak buat apa dekat rumah tu, jom kita sama-sama datang ke Putrajaya ni. Meriahkan lagi festival Jom Heboh. Sebab malam ni ada konser-konser yang best. Ada Mazdo. Apa-apa pun tingkatkan prestasi. Kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi.